Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamu alaihim. Ilal mukallafin lihidayatihim وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكريمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد. InsyaAllah sempena kedatangan Ramadan dan kita sedang berada dalamnya. Moga-moga kita sentiasa dalam keberkatan, dalam keampunan Allah SWT, dalam keberkatan masa dan perkara-perkara kebaikan sepanjang berada dalam Ramadan, sehingga kita tidak akan terlepas satu masa yang sangat berharga dalam Ramadan ini dengan perkara yang sia-sia, insya-Allah. Insya-Allah kita akan ulang kaji 40 hadis yang dikarang, yang disusun oleh Imam An-Nawawi melalui kitab beliau Matan Arba'in Hadithan An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi Al-Hafidh Kabir Yahya Ibn Sharafuddin An-Nawawi, dan kita insya-Allah akan syarah berpandukan syarah beliau sendiri yang disertakan dalam kitab ini, insya-Allah. Sepanjang Ramadan, di samping amalan-amalan lain, ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan, kita usaha, kita ambil satu peluang semacam ini untuk tabarruk dengan tulisan Imam An-Nawawi melalui kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama, Al-Hadithul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafati. Maksud hadis daripada Amirul Mukminin, iaitu Abu Hafs Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung ataupun dinilai dengan niat, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang dia telah niatkan. Oleh itu, sesiapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia, untuk perkara dunia yang dia akan dapat, yang dia akan perolehi, ataupun kerana seorang perempuan yang dia akan kahwini, maka hijrahnya itu mengikut ataupun untuk apa yang dia telah niatkan untuk berhijrah kepadanya. Hadis telah diriwayatkan oleh dua imam muhaddithin, imam kepada semua ulama hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, itu Imam Bukhari, dan juga Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naysaburi. Kedua-dua mereka telah meriwayatkan hadis tersebut dalam kedua kitab sahih mereka berdua,
yang mana kedua-dua kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Jadi hadis yang masyhur yang kita selalu dengar berkenaan dengan niat, kita Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maka peranan niat dalam setiap amalan kita adalah perkara yang sangat mustahak, sangat yang penting, terutama dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Dalam Ramadan, bulan yang kita fokus untuk meningkatkan amalan-amalan, mempertingkatkan amalan, menambahkan amalan-amalan kebaikan dari sudut amalan-amalan ketaatan kita pada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah solat, zikir, baca Al-Quran kita, dalam bentuk ibadah-ibadat dalam bentuk keuangan, sedekah kita. Jadi nilai niat akan meletakkan, akan menentukan nilai sesuatu amal. Niat yang ikhlas, insya-Allah amalan-amalan kita, bahkan dengan niat yang ikhlas, Allah SWT akan menerima. Niat yang ikhlas menjadi syarat penerimaan amal. Tanpa niat yang ikhlas, maka amalan akan tertolak. Dalam hadis yang lain dibahaskan, Nabi SAW sebut berkenaan dengan kepentingan niat. Jadi amalan yang sedikit dengan amalan yang kecil dengan niat yang ikhlas akan menjadikan pahala amalan tersebut besar. Amalan yang besar, amalan yang hebat, amalan yang memerlukan pengorbanan yang tinggi, tapi dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas, tanpa ikhlas berada pada amalan-amalan tersebut, maka amalan-amalan tersebut nescaya tertolak. Nauzubillah min zalik. Jadi dalam menjalani Ramadan al-Mubarak, moga-moga kita sentiasa memerhati di mana tuju niat kita, di mana kita letakkan niat kita. Kita kena jaga niat kita yang ikhlas dalam setiap amalan kita, dan kita kena minta pada Allah SWT, mohon pada Allah SWT semoga dikurniakan kita keikhlasan dalam setiap amalan kita, dalam setiap perkara, daripada sekecil-kecil amal sehingga amal-amal yang besar sekalipun. Bahkan sepatutnya semoga dikurniakan kita ikhlas dalam setiap amalan. Ini ikhlas, ringkas pengertian ikhlas: buat sesuatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, meninggalkan segala ataupun menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara ketaatan ataupun menjauhi segala yang Allah SWT telah larang daripada kita, kita buat dengan ikhlas. Itu pengertian asas, pengertian umum dalam memahami ikhlas. Dan sifat ikhlas sangat halus, sangat sulit. Siapa nak digambar, diceritakan, siapa nak dijelaskan dengan perkataan. Belajar, ya, kita boleh belajar maksud ilmu tentang ikhlas, tapi ikhlasnya sendiri, intipati ikhlasnya sendiri adalah satu yang tertanam dalam hati sanubari kita, antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Sebab tu sebahagian para ulama menyebut ikhlas itu di antara rahsia-rahsia Allah. Si dapat nak diungkap dengan kata-kata ikhlas, ya. Kalau diungkap kata-kata, hilanglah ikhlasnya. Jadi insya-Allah melalui hadis yang pertama, perkara yang besar utama yang kita ambil manfaat adalah berkenaan dengan ikhlas. Sedikit huraian daripada Imam An-Nawawi sendiri berkenaan dengan ikhlas. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dalla al-hadithu ala anna an-niyyata mi'yarun لتصحيح الأعمال فحيث صلحت النية صلح العمل وحيث فسد العمل وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال
الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى وهذه عبادة العبيد. الثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب وهذه عبادة التجار. والثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى وتأدية لحق العبودية وتأدية للشكر، ويرى نفسه مع ذلك مقصرا ويكون مع ذلك قلبه خائفا لأنه لا يدري hal qubila amaluhu ma'a dhalika am la. Jadi Imam Nawawi sebutkan hadis ini menjadi dalil, jadi petunjuk bahawa niat itu alat ukur untuk sahnya, untuk memastikan ataupun untuk menjadi sahnya amalan-amalan. Maka bila mana didapati niat, maka bila mana niat itu elok, maka eloklah amalan tersebut. Dan bila mana rosak niat, maka rosaklah amalan. Bila didapati satu amal dan disertakan dengan niat yang ikhlas, maka ada 3 keadaan. Pertama, seseorang itu melakukan amalan tersebut kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan bahawa ibadat ini adalah ibadat daripada seorang hamba, buat ketaatan pada Allah SWT kerana takut pada Allah SWT. Maka ini satu keadaan, gambaran amalan yang disertakan dengan niat kerana Allah. Jadi gambaran yang pertamanya, hal yang pertamanya, buat sesuatu kerana takut pada Allah SWT, maka ini disebut oleh Imam Nawawi ibadatul abid, ibadah ketaatan seorang hamba selayaknya hanya patuh pada tuan hamba tersebut. Yang kedua, atsani ayyaf'ala, seseorang itu melaksanakan ketaatan untuk mendapat ganjaran syurga dan pahala-pahala. Maka ini disebut oleh Imam Nawawi hadhi ibadatut tujar, ibadah dalam bentuk seperti perniagaan, ahli perniagaan. Maksudnya nak dapat sesuatu imbalan melalui amalan untuk mendapat satu balasan. Yang keadaan yang ketiga, seseorang yang melakukan amalan kerana takut kepada Allah dan kerana untuk menyempurnakan hak seorang hamba, dan untuk menyempurnakan tuntutan syukur, dan dalam masa yang sama seseorang itu melihat dirinya sendiri dalam melaksanakan amalan ketaatannya banyak kekurangan, muqassiran, dan wa yakunu ma'a dhalika, dalam keadaan semua maksud tadi hatinya bimbang, melaksanakan dalam maksud beliau melaksanakan ketaatan tadi, dalam masa yang sama hatinya bimbang, takut apa? Sesungguhnya tidak diterima. Ini pun sendiri seseorang itu sendiri tidak mengetahui hal qubila amaluhu, adakah amalannya diterima ataupun tidak. Wa hadhihi ibadatul ahrar, inilah ibadah orang-orang yang ahrar, orang-orang yang merdeka hatinya, bebas daripada maksud-maksud keduniaan. Wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu taala anha hina qama min al-laili hatta tawarramat qadamahu, ya Rasulullah tatakallafu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara, qala afala akunu abdan syakuran. Maka hal amalan yang berkenaan dengan niat pada yang ketiga tadi, keadaan yang ketiga tadi digambarkan, diisyaratkan oleh hadis Rasulullah SAW, bila mana Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW ketika mana beliau melihat Rasulullah SAW bangun malam melaksanakan ibadah tuntutan pada waktu malam, sehingga tawarramat, sebengkak kaki-kaki Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Aisyah? Wahai Rasulullah, kamu sangat membebani dirimu dengan urusan ini, maksudnya ibadat qiyamul lail, sedangkan Allah SWT telah mengampunkan kepadamu
apa yang telah lalu daripada dosa-dosamu dan apa yang akan datang, apa yang akan datang, ma taqaddama, apa yang akan berlaku, dan apa wa ma ta'akhkhara, apa yang telah berlaku. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur? Jadi keadaan hadis tadi memberi gambaran peringkat ibadah keikhlasan, tahap kedudukan ikhlas sebagai yang disebut oleh Imam Nawawi ibadatul ahrar, orang yang bahagia, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bebas hatinya daripada segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga bermanfaat.